tips, okey, macam mana sebenarnya untuk kita jaga sekiranya kita dah ada sakit saraf. Yang pertama, kawal gula darah dengan baik. Berapa target gula? Target gula anda yang selamat adalah kalau berpuasa di bawah 7. Kalau yang 2 jam selepas makan ataupun random punya gula tu adalah di bawah 10. Tapi anda kena tahu yang saya bagi tahu ni dia bukan bacaan normal tau. Dia adalah bacaan yang selamat. Lagi satu adalah yang paling penting bila kita nak tengok kawalan gula ni adalah bacaan HbA1c anda. Bacaan HbA1c adalah bacaan yang akan melihat kawalan gula anda selama 3 bulan. Kita mungkinlah kan, kalau kita kat rumah mungkinlah kita check. Kita tak check setiap minit, kita tak check setiap saat, okay? Kita tak check setiap masa. Tetapi bacaan HbA1c ni akan menunjukkan purata kawalan 24 jam selama 3 bulan. Kalau tinggi bacaan HbA1c tu maksudnya tak cantiklah kawalan gula anda. Bacaan HbA1c kena kurang daripada 7%. Yang kedua adalah dengan melakukan senaman. Jadi senaman ni penting untuk melancarkan pengaliran darah. Kita tak minta you untuk buat senaman yang dahsyat-dahsyat, yang sampai kena berbasikal beratus kilometer ke, tak perlu. Buat senaman yang moderate. Memang untuk mereka yang ada kencing manis, guideline menyatakan bahawa anda hanya perlu melakukan senaman yang moderate intensity sahaja. 150 minit seminggu. Anda divide lah supaya dalam seminggu tu anda dapat 150 minit. Yang paling mudah adalah brisk walk for 30 minutes, ataupun kalau yang siapa yang suka cycle, you boleh cycle. Mungkinlah zaman-zaman time-time pandemik ni bahaya kan cycle kat luar, you boleh buat static punya cycle dekat dalam rumah. Boleh buat power walk. Lepas tu jangan lupa untuk senaman rintangan untuk kuatkan otot. Siapa yang suka berjoget, menari tu boleh buat senam aerobik ke, nak boleh buat zumba ke. Tapi pastikan anda punya senaman tu tidak melibatkan banyak sangat loncatan ataupun lompatan. Bila dia dah melompat, dia dah kira high impact punya ataupun high intensity punya exercise. Bila kita kata bersenam ni, kadang-kadang orang akan ingat bersenam je lah, dah 30 minit bersenam, lepas tu tak payah buat apa. Tak, bersenam dan juga kena kekalkan kehidupan yang aktif. Paling mudah yang selalu saya sarankan dekat pesakit kencing manis adalah duduk 30 minit. Lepas 30 minit tu bangun, jalan 3 minit. Jalan je keliling rumah tu, jalan naik tangga, turun tangga, lepas tu pergi dapur kan. Macam tu. Yang ketiga, anda kena elakkan daripada merokok. Kalau merokok, kena cuba berhenti secara perlahan. Because kandungan rokok itu boleh merosakkan ataupun menyebabkan anda punya sakit saraf ni menjadi lebih teruk. Disebabkan oleh rokok ini boleh mengganggu aliran darah, itu satu. Dan apabila anda merokok, dia akan menghasilkan radikal bebas. And radikal bebas ni jugalah boleh menerukkan keadaan kebas anda. Dan radikal bebas ni boleh menyebabkan sel-sel saraf anda ni mati dengan sendirinya. Very important untuk kita kurangkan masalah stres oksidatif dekat dalam badan kita. Stres oksidatif ni datang daripada mana? Daripada radikal bebas. Radikal bebas datang daripada mana? Macam-macam. Okay, dia punya sumber radikal bebas. Salah satunya adalah daripada asap rokok. Yang keempat, iaitu stres dan juga tidur. Kalau anda nak dapatkan sel saraf yang sihat, bukan saja sel saraf yang sihat, tetapi banyak lagi sebenarnya benefit daripada kawalan stres yang baik dan juga tidur yang mencukupi ni. Salah satunya adalah dia boleh membantu kawalan gula, boleh membantu kurangkan rintangan insulin, boleh membantu untuk kuruskan badan pun. Kalau dekat Malaysia ni, mengikut kajian, 53% rakyat Malaysia mempunyai chronic stress yang tidak terkawal, especially di tempat kerja. Dan 56% rakyat Malaysia yang tidak mendapat tidur yang berkualiti, tidak mendapat tidur yang mencukupi. Chronic stress boleh menyebabkan anda punya sakit makin teruk. Jadi, bila stress ni definitely it comes in many way. Kadang-kadang kita tak boleh nak elak stress ni kan, tapi kenalah ada cara untuk anda bila datangnya stress, kawal dengan baik. Salah satu caranya adalah bila you stress, you boleh
berjalan. Sebenarnya dengan melakukan senaman as simple as berjalan, hirup udara segar, benda tu pun sebenarnya boleh membantu untuk meningkatkan kita punya hormon gembira, hormon ceria, and boleh membantu kita untuk menjadi lebih relax. Definitely kalau kita sebagai seorang Muslim, bila kita stress, a lot of ways, ada jalan-jalan yang banyak seperti berzikir untuk membantu kita mendapat ketenangan, insya-Allah. Lagi satu adalah tulis diary stres. Kenapa? Diary stres ni senang je nak buat, cuma kita mungkin tak biasa, rasa macam kekok kan bila kita stres nak tulis kan. So adakan satu kecil je, buku kecil je. So bila anda stres, anda tulis. Anda tulis, stres sebab apa? Tulis first, level stress you berapa? Daripada 1 ke 10. 0 ke 10. 0 tu memang you tak stres langsung lah. 10 tu paling stres. So contohnya 10. Tulis kat situ 10. Lepas tu kenapa anda stres? Next tu kita tulis satu lagi kolom. Apa sepatutnya yang kita react? Macam mana sepatutnya cara yang lebih baik untuk kita react terhadap perkara tersebut? Dan apa yang kita boleh buat untuk kita elakkan perkara itu berlaku lagi. Kenalah ada solusi. Bila ada stres ni kena ada solusi. Dan tidur pun penting. Tidur mencukupi 6 ke 8 jam. Sama juga kalau anda stres pun anda akan affect anda punya tidur juga. Anda akan mendapat tidur yang tidak berkualiti. Dan last but not least, yang kelima, yang paling penting juga adalah dari segi pemakanan. First adalah kita kena tahu makanan apa yang kita kena elakkan, yang kita kena kurangkan. Definitely lah makanan yang berkalori tinggi, makanan yang tinggi dengan lemak tepu, trans fat boleh menyebabkan keradangan, makanan manis, makanan bergoreng. AGEs, ada satu kajian yang menunjukkan macam mana AGEs ini ataupun makanan bergoreng ini sebenarnya juga boleh menyebabkan anda punya sistem saraf itu menjadi lebih mudah untuk rosak. Makanan bergoreng ni pun kena hati-hati, bukan tak boleh makan langsung, but then kena kurangkan, kena cuba kurangkan lah. Kalau boleh elakkan tu elakkan lah kan. Makanan apa yang baik untuk mereka yang ada kebas kaki ni? Kalau mengikut kepada, yang ni saya ambil daripada Foundation of Peripheral Neuropathy. Makanan apa yang baik adalah first, makanan yang kaya dengan omega 3. Kita tahu makanan yang kaya dengan omega 3 ni adalah makanan yang mempunyai anti radang, sifat anti radang. So paling mudah adalah apa dia? Omega 3 ni paling mudah kita boleh dapat daripada ikan yang berlemak, ikan kembung kan, ikan salmon. Yang kedua adalah whole grain, bijirin penuh, makanan bijirin penuh. Contohnya apa? Brown rice, whole meal punya bread, oats. Ini pun lah makanan-makanan yang boleh support anda punya sistem saraf dengan sihat. And definitely yang tak boleh tinggal adalah sayuran dan juga buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan ni kaya dengan antioxidants. Tapi again, ingat, sayuran is okay, tapi buah-buahan ni kena hati-hati. Untuk mereka yang ada kencing manis, sangat kena hati-hati. Dan seterusnya tadi makanan, sekarang ni nutrisi pula. Nutrisi apa yang penting untuk menjaga anda punya sistem saraf? Berdasarkan kepada Foundation of Peripheral Neuropathy, yang pertama adalah nutrisi vitamin B. Kita tahu vitamin B ni memang penting untuk menjaga kita punya kesihatan sistem saraf. So vitamin B ni including kita ada vitamin B1, vitamin B12, dan ada satu study yang menunjukkan macam mana kalau anda kekurangan vitamin B akan menyebabkan anda punya saraf akan menjadi sakit. Kalau vitamin B1 ni contohnya macam sayur asparagus, Brussels sprout. Kalau B12 macam ikan salmon, ikan tuna, ikan sardin, yogurt, itu adalah B12. Kemudian vitamin folic acid ataupun folate. Yang ini pun sangat penting untuk jaga anda punya sistem saraf. Anda boleh dapat daripada citrus fruits.
ataupun pisang, ke kacang, cucumber, spinach. Basically sebenarnya macam sayuran kan. Sayuran ni sebenarnya dia kaya dengan macam-macam vitamin kan. Sayuran yang hijau lah selalunya sangat-sangat bagus untuk mereka yang ada masalah kebas kaki. Dan nutrisi yang ketiga yang juga ditekankan di dalam Foundation of Peripheral Neuropathy, macam mana untuk pelihara, untuk menyokong anda punya masalah sistem saraf ini adalah dengan pengambilan antioxidants. Makin kita berusia, kita punya antioksidan yang dihasilkan oleh badan kita makin berkurang. Sangat penting untuk pengambilan antioksidan ini untuk replenish balik antioksidan yang dah berkurang dekat dalam badan kita. Apa contohnya antioksidan yang digalakkan pengambilan dia? Satu adalah daripada, yang pertama adalah daripada jenis berries. Daripada jenis berries, blueberries, blackberries, strawberries, acai berries ke cranberries, semua ni mempunyai tinggi dengan antioxidants. Buah-buahan yang berkala ni sebenarnya sangat-sangat bagus, tinggi dengan flavonoids, tinggi dengan antioxidants yang boleh membantu untuk kurangkan stres oksidatif di dalam kita punya tubuh badan. Yang kedua adalah Ficnogenol. Pernah dengar ke? Pernah dengar tak Ficnogenol? So Ficnogenol ni kita boleh dapati daripada benda ni memang kita tak makan lah raw macam tu, iaitu kulit pokok pine. Kulit pokok pine kaya dengan Ficnogenol. This Ficnogenol ni mereka melakukan studies macam mana dia boleh membantu untuk sistem saraf dan juga penyakit-penyakit kronik yang disebabkan oleh vascular disease kita ataupun saluran darah tersumbat. Dia membantu untuk melancarkan aliran darah, membantu untuk mengurangkan risiko pembekuan darah di dalam you punya saluran darah, dan dia akan menguatkan, menyokong anda punya saluran darah supaya sihat dan juga kuat. Yang ketiga adalah buah-buahan. Buah-buahan ni saya bagilah local buah-buahan. My favourite iaitu manggis. Manggis ni memang saya punya favourite lah. Tapi manggis, kalau anda nak tahu dia punya khasiat dia bukan dekat bahagian isi dia, tetapi dekat bahagian kulit manggis yang kaya dengan xanthone, di mana dia kaya dengan antioxidants. Again, dia boleh membantu untuk kurangkan stres oksidatif, membantu untuk kurangkan radikal bebas. Jadi ini adalah 5 tips macam mana anda sebagai pesakit kencing manis yang dah ada komplikasi saraf, sakit saraf dekat bahagian periferi kaki ataupun tangan, untuk membantu anda mengurangkan anda punya kebas-kebas kaki, bantu untuk insya-Allah lakukan secara istiqamah untuk pulihkan anda punya kebas kaki. Dan bagi mereka yang ada kencing manis tak ada komplikasi lagi, kena amalkan juga untuk membantu mengelakkan komplikasi daripada berlaku.